السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap Susah, Pimpinan Surau, Tuan Guru, Pimpinan Masyarakat, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita diberikan keizinan dan kesempatan sekali lagi untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu bagi menyambung perbahasan kita dalam kita membahaskan kitab Bahrul Mazi juzuk yang pertama. Yang mana tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung pada bab yang ke-92. Bab yang ke-92, muka surat 317. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'ati. qala bab ma ja'a fi at-tayammum bil junubi idza lam yajidil ma. Bab pada menyatakan tayammum bagi orang junub apabila tiada didapati air. Yang ni satu bab, dia nak ungkai, dia nak bincang berkaitan dengan satu masalah berkenaan dengan orang yang berjunub. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan mandi. Ya, mandi, macam mana selepas mandi, pergi peluk-peluk isteri dan sebagainya. Kemudian mandi berkaitan dengan orang perempuan, orang lelaki. Kemudian berjabat tangan, wajib mandi ataupun nak mandi itu bila, adakah boleh tangguh dan sebagainya. Jadi banyak perbincangan berkaitan dengan mandi. Maknanya kalau kita bincang mandi, ada air. Sekarang ni kalau tidak ada air, macam mana pula dengan orang yang berjunub tersebut? Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musannif rahimahullah ta'ala, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dia susun pula masalah berkaitan dengan tayammum bagi orang yang berjunub. Bila ni tayammum ni? Iaitu apabila ketiadaan air. Sebenarnya apabila kita bincang berkaitan dengan tayammum, maka dia bukan hanya sekadar ketiadaan air. Bahkan ketika mana ada air tetapi tidak mampu kita guna pun termasuk di dalam masalah ini. Kan air ada, berjunub, maka macam mana? Kita tak mampu guna air tersebut. Contohnya apa dia? Contohnya terlampau sejuk. Air tu sejuk, kita pun sejuk. Dan tidak ada pemanas. Nak mandi.
Kan? Kejung lah. Sejuk macam bukan macam sejuk tempat kita. Tempat kita sejuk air telaga, duduk di kampung sejuk malam. Air mandi tak ada lagi lah hak mati. Ada hak mati? Tak ada. Kan orang kita dulu tua-tua dulu kan duduk di kampung. Ada tak water heater macam kita? Tak ada water heater macam kita. Elok je tuan-tuan, ramai je anak. Kan 10 orang, 11 orang, 12 orang. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejuk mandi tak ada lah tempat kita ni. Kita berada di negara-negara sejuk. Kan? Negara musim sejuk. Jadi -1, -2, -3, -10. Kan? Salji duduk turun, air berjunuk duduk malam tu. Allahu Akbar. Macam mana nak mandi? Buka-buka, Allahu Akbar. Tak ada air panas. Macam mana nak mandi? Nak mandi kalau mandi ni. Kan? Buka pula air tu keluar tu. Berasak dia punya sejuk. Beku. Nak boleh keluar sebab tempat negara ni. Nak boleh keluar air tu tuan-tuan. Kena panaskan dulu. Kepala paip tu beku. Ais. Takkan nak mandi. Macam mana nak buat ni kalau mandi ni mati. Boleh mati. Maka ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita ganti dengan tayamum. Ataupun macam mana ada sakit yang tak boleh memudaratkan tubuh badan pun sama juga. Baik. Kata musannif rahimahullahu taala, ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang junub yakni dengan kerana jima atau keluar mani sahaja dengan sendiri, dan juga orang haid dan nifas hendak bercuci daripada hadas besarnya kerana menunaikan fardu sembahyang dan seumpamanya, maka tiada didapatinya air, maka haruslah tayamum sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian bunyinya. An Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sa'ida at-tayyib tahurul muslim wa in lam yajid al-ma' 10 sinin. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sa'id yakni tanah atau barang yang di atas muka bumi daripada batu atau tanah atau lainnya yang tayyib yakni yang suci atau yang halal ialah penyuci orang Islam, dan jika tiada didapatnya air 10 tahun sekalipun. Jadi ini hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang as-sa'id. As-sa'id ini tuan-tuan dan rahmati Allah, dia ada beberapa tafsiran ulama. Tafsiran ulama inilah yang membezakan alat untuk kita bertayamum. Kalau dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, apa dia? As-sa'id ialah tanah yang berdebu. As-sa'id ialah tanah yang berdebu. Maknanya tanah mesti tanah. Dia bukan pasir. Pasir boleh tayamum pasir. Pasir tak boleh. Dia mesti tanah yang berdebu. Kita ambil pasir. Pasir kita pun tepuk atas pasir. Boleh tak? Tak boleh. Tanah liat pun tak boleh. Liat basah boleh tak? Tak boleh. Dia tak ada debu di situ. Maknanya dia mesti tanah yang berdebu. Sebab tu semua orang dia ambil tanah tu dia ayak dengan dia ambil tu dia bertayamum. Itu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, benda-benda yang asal daripada tanah. Contohnya apa dia? Batu besar boleh tak? Pasir boleh. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Pasir boleh, batu. Tuan-tuan tengok batu, ada batu besar kan. Tak ada air. Kita pun tayamum tepuk di situ. Boleh tak? Boleh. Mazhab Maliki, apa sahaja yang berada di atas muka bumi, dinding, ni boleh tepuk untuk tayamum. Mazhab Maliki lah. Ni kita tepuk untuk tayamum, boleh tak? Boleh. Apa tepuk dinding? Air tak ada. Lepas tu apa tepuk dinding? Tayamum. Boleh tak? Boleh. Itu mazhab Maliki.
Itu tafsiran berkaitan dengan as-sa'id. Sebab itu perbezaan dari alat untuk bertayamum. Alat untuk bertayamum. Jadi nak guna mana? Waktu kita boleh, kita gunalah hak mazhab Syafi'i. Contohnya terkurung di satu tempat, air tak ada, tanah pun tak ada. Duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara, ada tanah tak? Tak ada. Batu hak tak ada. Dinding, tepuklah dinding. Tepuk dinding ketika itu. Dinding berpandukan daripada pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka batu itu ataupun as-sa'id itu tanah yang baik ataupun debu, tanah yang berdebu yang baik, yang suci itu boleh menjadi sebagai penyuci bagi orang muslim walaupun tidak ada air selama 10 tahun. Kemudian kata Nabi, fa idza wajada al-ma' falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khair. Maka apabila didapatnya air, maka hendaklah sentuhkan dia, yakni mandikan dia akan kulit badannya, maka bahawasanya yang demikian itu lebih baik. Wa qala Mahmud fi hadithihi inna as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim. Dan telah berkata Mahmud bin Ghailan, yakni guru al-Imam At-Tirmidzi, pada hadisnya bahawasanya tanah yang suci itu menempati ia tempat wuduk muslim. Ini kita bincang nanti macam mana. Adakah wuduk ataupun tayamum itu menggantikan wuduk ataupun menempati sementara tidak ada wuduk saja? Dia beza tuan-tuan. Ya, setengah pandangan mengatakan tayamum itu memang mengganti wuduk terus. Kedudukannya sama seperti mana wuduk. Maknanya apa dia? Mengangkat hadas. Ya. Sebahagian ulama kata dia bukan mengangkat hadas, dia hanya mengganti selama tidak ada air. Maka dia ada hukum yang berbeza. Dia tidak mengangkat hadas. Hadas ada tak? Hadas ada. Hanya boleh untuk kita niat tayamum untuk membolehkan ibadah-ibadah yang tertentu yang kita nak buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Imran bin Husain, dan inilah hadis hasan lagi sahih. Masalah tayamum bagi orang junub dan hukumnya. Bila kita sebut tayamum ni, tuan-tuan kena ingat, tayamum untuk orang berjunub ni bukan bermakna kena guling atas tanah. Oh, saya ni buat apa? Berguling-guling atas tanah. Saya rumah saya tak ada air. Lepas tu duk berguling. Siapa dah tak ada air? Dok, saya tayamum. Bukan begitu tayamum. Bukan berguling atas tanah. Dok. Tayamum ini apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dua anggota, muka dan tangan sampai siku. Muka dan tangan sampai siku dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab dok, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kan, wa in kuntum junubun fattahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw ja'a minkum min ghairin aw labsum falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Sebahagian mazhab mengatakan bahawa anggota tayamum ialah muka juga dan kedua belah tangan. Apa tangan? Ni tangan. Ini sahaja tangan. Kita ada mazhab kita Syafi'i, tangan sampai siku. Sebab apa tangan sampai siku? Sebab kita ni seolah-olah ibarat ataupun perintah dalam wuduk kita apa? Tangan sampai siku, tayamum pun sama. Baik. Jadi dalam mazhab lain, dok muka, tangan. Ini saja dia bertayamum. Senang tak? Senang. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita nak cerita orang yang berjunub, ya, sama ada dengan sebab berjima ataupun dengan sebab keluar air mani ataupun dengan sebab suci daripada haid dan nifas, tidak ada air ataupun tidak mampu guna air, tayamumnya apa dia? Tayamumnya ialah dengan anggota tayamum, muka dan tangan sampai siku. Itu sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan duk ingat kata berguling. Sebab benda ni tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Kefahaman ini bukan kata kita je tak faham, sahabat dulu pun ada. Sahabat dulu pun ada hak berguling. Berguling, Nabi gelak perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat sebut bila mana kita sebut wudu, kita ingat anggota wudu ada 4. Sebut tayamum, anggota tayamum ada 2. Bila sebut mandi junub, berapa anggota mandi junub? Berapa anggota mandi junub? Seluruh badan. Maknanya apa dia? Satu saja anggota mandi junub. Apa dia? Seluruh badan, sebab dia tidak ada anggota-anggota. Dia bukan ada muka, tangan sampai siku, tak ada. Semua dikira sebagai satu anggota. Maknanya mandi junub, mandi wajib, satu anggota. Satu badan lah. Wudu 4 anggota. Tayamum 2 anggota. Kita kena ingat. Bila sebut tayamum, faham terus yang tu. Jangan duk di kona kok leh. Baik. Kemudian masalah tayamum bagi orang junub dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan seperti di dalam hadis pada masalah 464, itulah perkataan sekalian fuqaha, bahawasanya orang yang junub dan orang yang haid, apabila tiada didapatinya air, nescaya tayamum kedua-duanya, orang junub, orang haid dan seumpama dengannya lah. Kemudian kedua-duanya itu, jenis kedua-duanya itu tidak dapat air, tak boleh guna air dan sebagainya, nescaya tayamum kedua-duanya dan sembahyang. Dan diriwayatkan orang daripada Ibn Mas'ud bahawasanya adalah ia tiada memikirkan tayamum bagi orang yang junub, dan jika tiada didapat air sekalipun. Ibn Mas'ud kata tak ada air, tak payahlah. Dan diriwayatkan orang daripadanya bahawasanya rujuk ia daripada katanya, maka katanya bertayamum seseorang itu apabila tiada didapatinya air. Dan dengan dialah perkataan Sufyan, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Asalnya Ibnu Mas'ud, Allah bin Mas'ud kata, kalau orang yang berjunub tak ada air, tak ada tayamum. Asal perkataan dia. Kemudian selepas itu dia perbetulkan balik, ada tayamum. Itu pandangan Allah masuk pada awalnya. Jadi maknanya orang yang berjunub tidak ada air boleh diganti dengan tayamum. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, telah ijma' segala ahli masa ini dan mereka yang dahulu daripadanya atas bahawasanya harus bagi seseorang itu tayamum kerana junub, haid dan nifas. Maka tiada menyalahi seorang padanya daripada khalaf dan salaf, melainkan barang yang datang ia daripada Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan dihikayatkan seumpamanya daripada Ibrahim An-Nakhai dan Imam Tabi'i, dan dikata orang bahawasanya Umar dan Abdullah rujuk keduanya daripadanya. Pada awal, pandangan awalnya mengatakan bahawa tidak ada tayamum, kemudian lepas itu barulah mereka kata ada tayamum. Siapa dia? Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maknanya mereka ni tuan-tuan tidak pertahankan. Kalau ada pandangan yang kata oh betul macam ni, okey terima, perbetulkan balik. Kita ni dah kata salah, tegak juga tuan-tuan. Tegak juga. Macam dulu kita ada cerita, apa dia tuan-tuan? Cerita 2 orang masuk hutan. 2 orang ni pemburu masuk hutan. Bila masuk hutan, tengok hujung tu nampak bergerak. Seorang ni kata rusa, seorang ni kata bukan rusa kalau gerak macam ni harimau ni. Ada seorang kata burung tu burung. Seorang kata rusa tu dah bergerak. Bergerak takkan burung kot. Seorang kata burung, rusa. Kalau macam jom balik mati. Balik tu. Terbang. Kan burung. Dah terbang pun rusa. Jenis ketegak. Kan. Terbang pun rusa. Ni kaki ketegak ni. Dia tak mau macam tu. Kan sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, bila mana ada yang perbetulkan, mereka terima. Dan sungguhnya telah datang dengan harus tayamum bagi orang junub itu beberapa hadis yang sahihan lagi masyhurah wallahu a'lam.
Baik. Diselesai satu masalah. Selesai apa masalah di sini? Masalahnya ialah adakah orang yang berjunub itu boleh bertayamum ganti bagi mandi ketika mana ketiadaan air ataupun tidak mampu guna air, hukumnya boleh. Satu hukum yang kita dapat. Baik, masalah yang seterusnya. Tayamum junub kemudian dapat air. Tayamum junub kemudian dapat air. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan apabila sembahyang orang yang junub itu dengan tayamum kemudian mendapat ia akan air, wajiblah atasnya mandi dengan ijma' ulama. Melainkan barang yang telah menghikayatkan dia daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman bahawasanya berkata ia tiada lazim akan dia. Ulama berpendapat bahawa tayamum ini apabila tengah dah dia tayamum, tiba-tiba dia dapat air, waktu semaya ada lagi, maka wajib atasnya itu mandi balik. Ada tayamum kemudian lepas tu ada air, wajib dah mandi, wajib mandi. Ijma' ulama atas perkara yang demikian. Dia kita sebut dah sebelum ni, ya, bahawa tayamum ni sama ada kerana ketiadaan air ataupun kerana uzur daripada menggunakan air. Contohnya apa dia? Kalau tiada air, kita faham dah tayamum, lepas tayamum tiba-tiba ada air, wajib dah mandi? Tetap wajib mandi balik. Kalau orang tu dia tayamum kerana tidak mampu guna air, contohnya apa dia? Contohnya pada sebahagian badan dia, yang lain dia basuh. Dia basuh elok kaki ni bersimen. Maka kaki bersimen tadi kena ganti dengan apa? Kena ganti dengan tayamum. Berjunub, mandi tak? Kena mandi kan? Lepas tu kaki bersimen ni macam nak buka simen? Tak boleh. Kan? Kena ganti dengan tayamum. Maka tayamumnya macam mana? Bukan sapu debu kat simen tu. Dia faham. Oh, tayamum. Oh, saya kena sapu simen dah atas, sapu debu lah atas simen. Tak, bukan atas simen. Anggota tayamum. Simen di kaki kenapa muka? Tak, tayamum. Kan kena faham tu. Kena ingat sebab tu kita sebut. Bila sebut tayamum, kena ingat anggota tayamum. Tak kira lah di mana pun yang kita tak boleh kena air tersebut. Kan? Sekarang ni kita nak mandi junub, yang tak boleh kena air apa? Kaki kita. Sebab apa? Berbalut simen. Tapi macam mana tak kata lain? Tak kata air. Berapa lama dia pakai simen tadi? Sebulan. Sebulan kaki bersimen. Mandi junub 1 hari bulan, 30 hari bulan barulah boleh buka simen tadi. 1 hari bulan mandi junub, bertayamum tadi. Maka 30 hari bulan tadi, apa yang perlu dia buat? Hak kaki tadi kena basuh balik. Buka tu dah buka, kena basuh balik. Dia tak boleh biar macam tu. Dia tak boleh biar macam tu. Kau 1 hari bulan tu dah mandi. Ya betul, hak mandi tu hak tak kena simen. Hak simen ni tak kena air, maka yang tu kena mandi, kena basuh balik. Ganti, kena niat di situ. Untuk kita ni niat sempurnakan mandi wajib kita. Sempurnakan mandi wajib kita. Hak mana? Hak kaki tadi. Sebulan, tak kira lah sebulan kau, setahun kau, tetap kena mandi wajib balik. Banyak kali dah Ustaz, mandi wajib macam tu, tak ada masalah. Hak mandi wajib macam tu tak ada masalah. Yang penting hak kaki tadi tetap kena basuh balik. Kan? Jangan dia ingat lepas relax je macam tu. Kan tak? Dia kena basuh balik dan kena niat lah. Biasa ada niat. Takkanlah tak ada niat dia buka pergi basuh. Siapa basuh? Sempurnakan mandi wajib bila? Hak 1 hari bulan hari tu. Contohnya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi ada sebahagian pandangan Abu Salamah bin Abdul Rahman mengatakan bahawa tak payah dah. Dah mandi walaupun ada air, dah tayamum, dah walaupun ada air tak payah mandi dah. Maka kata Syekh Idris Al-Manbawi, maka ialah mazhab yang ditinggalkan dia dengan ijma' mereka yang dahulu daripadanya dan yang kemudian daripadanya. Hak ni pandangan ini pandangan yang syar'i, yang ditolak ataupun yang ditinggalkan, yang tak diterima. Dan dengan beberapa hadis yang masyhurah
pada suruh sallallahu alaihi wasallam bagi orang junub dengan mandi apabila dapat air sebagaimana hadis masalah 464 wallahu a'lam. Hak dapat air ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah katalah seorang perempuan ya dia berjunub dia dengan sebab apa dia? Sebab suci daripada haid dan dia nak wajib mandi ni sebab apa? Sebab haid ataupun nifas. Katalah dengan sebab haid. Bila mana dia nak mandi tiba-tiba tuan-tuan tak ada air. Bila tak ada air dia pun bertayamum. Bila dia bertayamum maka apa yang jadi? Dia kena semayang lah. Tak tayamum pun dia wajib dah semayang sebab dia suci daripada haid. Kan? Dia suci daripada haid. Bila dia boleh semayang, dia kena semayang, maka boleh dia digauli oleh suami dia. Persetubuhan halal ada waktu tu dah halal. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengah-tengah bersetubuh tersebut air ada. Oh, dengar air, bunyi air keluar. Tadi duk mandi buka paip, lupa tutup. Duk tengah bersetubuh tiba-tiba keluar air. Maka apa? Ataupun hujan turun. Maka ketika itu wajib berhenti. Wajib berhenti tak? Wajib berhenti waktu tu. Jangan pergi lajak. Sikit lagi. Tak. Tak boleh tuan-tuan. Kena wajib berhenti. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dalam mazhab kita Syafi'i, dia kena mandi. Okey, lepas tu baru tak apa. Dia wajib untuk dia mandi. Malaikat kalau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kalau perempuan yang berhenti haid dengan kadar maksimum haid. Berapa hari maksimum haid kita? Berapa hari? Macam mana maksimum haid tak tahu. Tahu suci nampak mak hang nampak sembahyang cuci kain telekung. Itu ya tahu. Kan? Bila maksimum haid? Berapa hari maksimum haid? Pakai tunduk belaka. Haid nak maksimum haid berapa hari? Maksimum haid 15 hari. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi maksimum haid dia 10 hari. Mazhab Hanafi maksimum haid dia 10 hari. Kalau seseorang wanita tersebut berhenti haid dia dengan maksimum haid 10 hari, dia tak mandi lagi mengikut mazhab Hanafi, sudah boleh untuk digauli oleh suami walaupun sebelum mandi. Tak ada masalah lah kalau macam tu. Kalau kita mazhab Syafi'i tak boleh melainkan fatahharu. Maknanya apa? Hendaklah dia bersihkan diri dia, sucikan diri dia. Apa dia? Iaitu dengan mandi. Fa idza tatahharna, apabila dia sudah bersuci. Fa idza tatahharna, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum junuban fatahharu, in kuntum marda aw 'ala safar. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka tatahharna dengan maksud bersuci, maknanya menyucikan diri dia dengan cara dia mandi, ataupun kalau ketiadaan air dengan cara bertayamum. Maknanya mazhab Syafi'i tak boleh melainkan setelah mana mandi ataupun dengan cara tayamum. Tiba-tiba tengah tayamum ada air. Ada air. Maka dia tak mandi tadi sebab apa? Sebab ketiadaan air. Maka bila mana ada air, dia wajib berhenti daripada persubuhan tersebut dan kena mandi. Dan kena mandi. Baik. Lepas tu Pak Haji nak sambung dah pulang lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masalah tayamum laki isteri yang disengaja berjunub. Macam mana? Tayamum laki isteri, suami isteri lah. Suami isteri yang sengaja berjunub. Macam mana tuan-tuan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan harus bagi orang yang musafir dan yang menguncin jauh pada untanya dan lain daripada keduanya,
bahawa jima' ia akan isterinya boleh, tak ada masalah, musafir jauh daripada orang dan sebagainya, tak ada masalah. Dan jika ada keduanya itu ketiadaan air sekalipun, tak ada air, tak ada air ataupun apa tuan-tuan, tak boleh guna air, harus tak jima'? Harus. Baik, bila harus? Katakanlah hak ni tak ada air, dia duduk dalam kampung jauh daripada orang, ya, tak ada air, harus tak jima'? Harus jima'nya. Baik, maka macam mana ni tuan-tuan yang dirahmati Allah? Tak ada air ni, nak kena mandi, air tak ada, najis sudah. Sudah tuan-tuan. Sengaja dia pula dah tahu tak ada air, pergi gagah bersepok. Baik, sekarang ni hak tadi ni tuan-tuan tak tahu, kata tidak ada air. Hak ni tahu dah tak ada air, tapi masih buat persubahan. Maka macam mana? Maka membasuh keduanya, akad faras keduanya, dan tayamum dan sembahyang keduanya, dan membadai akan kedua-duanya itu oleh tayamum. Maka tiada ulang sembahyang apabila membasuh kedua-duanya akan farasnya. Sekarang ni apa tanggungjawab dia? Dia kena basuh kemaluan. Sebab apa? Sebab kalau ikut pandangan yang mengatakan najisnya rutubah, maka kena basuh tak? Basahan dalam faras perempuan itu adakah dikira najis ataupun tidak? Baik, kalau dikira sebagai najis, maka kena basuh tak? Kena basuh. Sebab najis tidak boleh suci dengan tayamum. Tayamum itu hanya mengangkat hadas. Najis caranya macam mana? Kena basuh dengan air tertentu, hanya dengan air sahaja. Lepas tu istinja boleh dengan batu, takkan boleh. Tuan-tuan jangan bertukar. Istinja tajuk lain. Istinja bukan menyucikan najis, hanya bersihkan tempat keluar najis. Itu pun ada syarat-syarat. Bukan menyucikan najis dengan batu. Dok, jangan ingat macam tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kalau najis macam ni macam mana? Syaratnya dia kena basuh. Kalau bagi orang yang berpendapat kata najisnya cairan dalam faras perempuan, lepas tu dia tayamum lah. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau dia boleh basuh dan dia tayamum, maka tidak perlu untuk dia ulang sembahyang. Maka jika tiada membasuh lelaki akan zakatnya dan barang yang mengenai akan dia daripada basah faras perempuannya, padahalnya sembahyang ia dengan tayamum atasnya, maka padanya tafsir. Kalau dia tak basuh, kalau dia tak basuh, dia terus tayamum, dah tak ada air kan, maka tafsir, iaitu jika dikatakan basah faras itu najis. Lihat masalah 439. Kita bincang dah sebelum ni. Ada yang kata najis, ada yang kata tidak najis. Nescaya lazim akan dia ulang sembahyangnya. Kalau dia berpendapat kata najis, maka wajib dia ulang sembahyangnya tadi. Tayamum juga, tapi dia kena sembahyang. Sembahyang tak? Sembahyang kena sembahyang, tapi dia kena qada balik sembahyangnya. Sebab apa? Dia sembahyang dalam keadaan najis. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dan jika dikatakan tiada najis, apa dia? Basahan dalam faras wanita itu, maka tiada lazim akan dia mengulangnya. Jadi ini pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Hak sembahyang wajib suci daripada najis. Tak payah bincanglah dalam mazhab yang lain. Mazhab yang lain tidak menjadi kewajipan dalam masalah suci daripada najis tersebut. Itu bincang lain lah. Ini dalam mazhab kita Syafi'i dulu. Kan hak ingat kita nak bagi ingat apa pandangan mazhab kita dulu. Kan lagi masuk mazhab lain banyak sangat, dia jadi lupa. Mazhab kita pun tak mana, mazhab lain pun lupa. Bagilah ingat satu. Kalau tidak mazhab kita dulu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayamum kerana junub dan niatnya. Ini masalah. Jadi kita sambunglah konti. Dia ada tafsiran sikit di sini. Perbincangan detail sikit dan dia ada kaitan juga dengan masalah-masalah yang lain berkaitan dengan niat tayamum ini. Dia ada detail nanti insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.